Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini, Cikgu Azli akan mengajar bab 8 cahaya dan optik. Okey, dalam bab 8 ini kamu akan mempelajari sebanyak 7 subtopik. Okey, 7 subtopik. Ini bermakna, terdapat 7 video. Untuk setiap terdapat 7 video yang mewakili setiap subtopik untuk bab 8. Okey. Jadi untuk bab 8 kamu harus menonton sebanyak 7 video. Okey, kita bermula dengan subtopik yang pertama, iaitu 8.1 penggunaan cermin. Okey, di dalam tingkatan 1, okey, anda akan dikenalkan dengan cermin satah. Okey, cermin satah ini sebenarnya dia tidak lari daripada kehidupan kita. Okey, kamu banyak menggunakan cermin satah dalam kehidupan kamu. Okey, iaitu cermin yang kamu guna untuk mencerminkan diri kamu setiap hari. Kamu nak sikat rambut, okey, kamu menggunakan cermin satah. Okey, seperti mana yang tertera dalam gambar dalam slide ni. Okey, kita melihat imej kita dalam cermin setiap hari. Ya. Cermin jenis ini ialah cermin satah. Jadi lepas ini, andai kata ditanya kepada kamu, okey, berkenaan dengan cermin satah, gambaran yang ada dalam kepala otak kamu, gambaran yang ada dalam minda kamu, minta maaf, okey, gambaran yang ada dalam minda kamu ialah cermin yang kita gunakan tu. Okey, itu namanya cermin satah. Okey, dalam bab cermin ni, kamu akan berkenalan dengan dua jenis imej. Yang pertama, imej sahih. Yang kedua, imej maya. Namanya pun kita dah boleh agak. Okey. Yang pertama, imej sahih. Yang kedua, imej maya. Imej sahih. Sah. Maksudnya imej tu, selalunya imej ni kita boleh, dia tak ada 3D, dia 2D imej. Okey, imej sahih. Sahih ni maksudnya kita boleh nampak dia ada kat situ. Manakala imej maya, dia ada tapi bukan dekat situ. Dia ada dekat tempat lain. Ada dekat situ tapi dekat tempat lain. Okey, tak apa. Kita tengok pengertian imej sahih dulu. Imej sahih ialah imej yang terbentuk pada skrin. Kalau tak nampak lagi, tak faham lagi, okey, cikgu bagi contoh. Okey. Kalau kita melihat, okey, kalau kita pernah melihat dekat kedai mamak tu, perlawanan bola sepak, okey, yang mana dia akan paparkan pada skrin, okey, ataupun di sekolah cikgu mengajar. Kalau ada cikgu mengajar dalam makmal komputer, dia akan pancarkan, okey, melalui projektor tu, okey, dia akan pancarkan imej tersebut akan kena pada skrin putih, layar putih. Jadi, imej yang terbentuk pada layar ataupun pada skrin, itu adalah imej sahih. Dia ada pada skrin. Manakala, imej maya pula. Imej maya pula ialah imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Contohnya, imej kita dalam cermin. Adakah imej kita ada betul-betul di atas permukaan cermin tersebut? Tidak, bukan? Dia tidak sama macam imej yang terbentuk di atas layar putih. Jadi imej maya ni ada tapi berada di dalam. Bukan pada permukaan cermin. Okey, cikgu harap kamu boleh faham, tengok betul-betul, fahami betul-betul dan dapat membezakan di antara imej sahih dengan imej maya. Sebab cikgu dah bagi contoh. Okey.
imej kita dalam cermin terbentuk di belakang cermin, bukan di permukaan cermin. Oleh itu, imej yang terbentuk pada cermin ialah imej maya. Boleh? Okey. Seterusnya, jenis cermin. Okey, kamu akan berkenalan dengan 3 jenis cermin. Yang pertama, cermin satah, permukaannya sama. Yang kedua, cermin cekung, permukaan dia melengkung ke dalam. Permukaan yang dapat memantulkan cahaya tu melengkung ke dalam. Yang ketiga, cermin cembung, permukaan dia melengkung keluar. Okey? Yang berwarna biru tu mewakili permukaan yang boleh memantulkan cahaya. Ataupun permukaan yang cermin itulah. Okey, tengok betul-betul. Cermin satah rata, cermin cekung melengkung ke dalam, cermin cembung melengkung keluar. Cembung. Okey? Ini penting. Okey, lihat betul-betul. Okey. Cermin satah mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Okey? Sinar cahaya yang terpancar di atas cermin akan dipantulkan. Okey? Sebagai contoh, kalau kita menggunakan lampu suluh, kita suluh kepada cermin, cahaya yang dikeluarkan oleh lampu suluh mengenai cermin dan kemudian akan dipantulkan semula. Okey? Okey, cuba lihat. Dalam gambar rajah 8.5, sinar cahaya menuju ke arah cermin. Cuba kamu lihat, sinar cahaya yang diwakili oleh anak panah yang mengarah kepada permukaan cermin. Kemudian sinar cahaya tersebut akan dipantulkan semula. Okey? Aplikasi cermin satah dalam kehidupan. Yang pertama, cermin satah membantu penari untuk membetulkan pergerakannya. Jadi, selalunya para penari mereka akan berlatih di dalam bilik yang mempunyai cermin. Okey? Mereka akan menghadap kepada cermin. Oleh itu, mereka akan nampak pergerakan tarian yang mereka lakukan. Jika terdapat kekurangan, mereka dapat mengenal pasti di mana kekurangan tersebut kerana mereka nampak pergerakan masing-masing. Yang kedua, cermin satah menjadikan ruang bilik kelihatan luas. Okey, keadaan ini banyak diaplikasikan dalam kawasan ataupun dalam ruang yang kecil. Nak bagi nampak besar, guna cermin. Okey. Selain daripada itu, terdapat juga aplikasi cermin cekung dalam kehidupan. Selain daripada cermin satah, aplikasi cermin cekung dalam kehidupan. Okey, cermin cekung berfungsi untuk membesarkan imej bagi memudahkan seseorang untuk bersolek. Cermin solek, okey, yang betul-betul untuk bersolek, selalunya dia menggunakan cermin cekung. Okey, cuba lihat. Cermin yang kamu guna tu cermin cekung ke cermin satah? Andai kata cermin satah kurang sesuai untuk bersolek. Jadi tukarlah kepada cermin cekung. Yang kedua, cermin cekung digunakan oleh doktor gigi untuk melihat gigi pesakit supaya imej yang terhasil kelihatan lebih besar dan dekat. Jadi cermin cekung ni kita gunakannya untuk membesarkan imej. Seperti nak bersolek. Nak bersolek. Contohnya nak letak celak. Okey, mestilah nak detail. Tak adalah celak sebelah tebal, sebelah nipis. Begitu juga dengan gigi. Doktor gigi, gigi kan kecil, duduk dalam pula. Jadi doktor guna cermin cekung supaya kawasan gigi kita tu nampak besar, lebih jelas. Okey. Aplikasi cermin cembung pula.
dalam kehidupan. Cermin cembung membantu individu memantau keselamatan diri di seekor jalan yang berbahaya. Okey? Nampak gambar bawah tu? Okey, selalunya diletakkan di kawasan yang keadaannya bersudut. Kita tidak nampak keadaan di sebelah sana. Okey, di persimpangan yang ada bangunan. Jadi berbahaya. Jadi penggunaan cermin cembung membantu mengurangkan kemalangan. Okey. Selain daripada itu, cermin cembung juga digunakan di pasaraya. Seperti gambar yang atas, untuk membantu pekedai untuk melihat setiap sudut pasaraya supaya dapat mengelak kecurian. Kamu biasa tengok cermin ni. Ini adalah cermin cembung. Okey. Alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya. Okey. Alat optik telah direka cipta oleh ahli sains berdasarkan konsep pantulan cahaya untuk meningkatkan keupayaan deria penglihatan manusia. Jika sebelum ini alat optik yang kamu belajar ialah mikroskop. Okey, mikroskop untuk membesarkan imej sesuatu benda. Dalam bab pantulan cahaya terdapat juga alat optik yang direka oleh ahli sains yang membantu meningkatkan keupayaan deria penglihatan manusia. Kita seharusnya bersyukur dengan ciptaan tersebut dan menghargainya. Sebagai contoh, rekaan periskop. Periskop ni adalah alat optik yang mana digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Okey, sebagaimana yang kita tahu, kapal selam dia menyelam di dalam laut. Okey, ada kalanya di dasar, ada kalanya di pertengahan. Ada kalanya dia boleh timbul. Tapi kalau dia nak menyusup, nak menyelinap, nak memerhatikan keadaan di persekitaran, dia tidak akan timbul. Sebaliknya, dia berada di dalam air. Jadi, bagaimana dia nak memantau keadaan di luar? Dia menggunakan alat ini, iaitu periskop. Periskop mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut dikesan oleh suatu cermin. Cermin yang atas sekali. Kemudian, cahaya tersebut akan dipantulkan oleh cermin lain dan menuju pada mata pemerhati yang berada di dalam kapal. Jadi tak payah nak timbul untuk melihat keadaan di luar. Sebaliknya hanyalah mengeluarkan periskop daripada dalam kapal selam. Okey, askar tersebut boleh melihat keadaan di luar. Ini dia. Salah satu alat ciptaan saintis yang memberikan faedah kepada kita manusia. Ini dalam aspek ketenteraan. Okey, jadi itu saja untuk subtopik yang pertama, 8.1 penggunaan cermin. Selepas ini, cikgu akan membuat video untuk subtopik yang kedua. Sekian, terima kasih.